Buletin 1.30 25 Mac bersama saya Azaria Tagaya. Tajuk utama tengah hari ini, Perintah Kawalan Pergerakan dilanjut hingga 14 April. 3 langkah penangguhan keuangan kurang beban rakyat diumum. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Perintah Kawalan Pergerakan akan dilanjutkan sehingga 14 April depan. Pengumuman itu dibuat Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dalam perutusan khas sebentar tadi. Sehubungan itu, kerajaan telah memutuskan tempoh Perintah Kawalan Pergerakan akan dilanjutkan sehingga 14 April 2020. Saya memaklumkan pelanjutan tempoh ini lebih awal supaya saudara-saudari lebih bersedia. Anda yang berada di kampung tak perlu bergegas balik ke Kuala Lumpur hujung minggu ini. Duduklah dulu di kampung dan jangan ke mana-mana. Anak-anak yang sepatutnya balik ke asrama tak perlu balik ke asrama lagi. Tunggu dulu. Pejabat-pejabat yang masih ditutup tak perlu dibuka sehingga sekarang. Jika ada perkara penting yang nak diuruskan dalam tempoh 2-3 minggu yang akan datang, rancanglah dari sekarang bagaimana nak menguruskannya. Please stay calm. Pelanjutan Perintah Kawalan Pergerakan katanya berikutan tren semasa menunjukkan kes positif COVID-19 yang baru masih berlaku. Tren ini dijangka berterusan untuk beberapa ketika sebelum kes-kes baru mula menurun. Malah katanya tempoh kuasa perintah ini akan dikaji dari semasa ke semasa. Jika ada keperluan untuk dilanjutkan lagi, beliau akan membuat pengumuman mengenainya. Terdahulu, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin mengumumkan 3 langkah penangguhan keuangan bagi mengurangkan bebanan rakyat dari segi keuangan kesan penularan wabak COVID-19. Kesemua langkah itu iaitu penangguhan bayaran balik pinjaman, penyusunan baki kad kredit dan penstrukturan semula pinjaman perniagaan membabitkan jumlah nilai sekurang-kurangnya RM100 bilion. Dalam satu kenyataan, Tan Sri Muhyiddin memaklumkan bank tempatan akan menawarkan penangguhan bayaran balik sehingga 6 bulan kepada peminjam individu dan perusahaan kecil dan sederhana PKS mulai 1 April ini. Pemegang kad kredit yang menghadapi kekangan keuangan boleh memilih menukar baki kad kredit kepada pinjaman berjangka dan ia boleh dimanfaatkan peminjam dari 1 April hingga 31 Disember 2020. Sektor korporat pula boleh berunding dengan bank masing-masing untuk menyusun semula pembayaran balik yang sesuai dengan keadaan perniagaan mereka bagi membolehkan syarikat terus berkemampuan mengekalkan pekerjaan dan segera meneruskan aktiviti perniagaan. Keputusan itu dibuat setelah beberapa sesi perbincangan diadakan dengan Kementerian Keuangan dan Bank Negara Malaysia. Satu lagi kes kematian akibat COVID-19 dilaporkan kepada CPRC menjadikan jumlah keseluruhan meningkat kepada 17 kes setakat ini. Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah berkata kes terbaru itu membabitkan seorang warga tempatan berusia 66 tahun dengan latar belakang beberapa penyakit kronik. Datuk Dr. Nur Hisham dalam satu kenyataan memaklumkan pesakit berkenaan iaitu kes ke-1251 telah menunjukkan gejala seminggu sebelum dimasukkan ke Hospital Pakar Sultanah Fatimah Muar pada 20 Mac lalu. Keadaan pesakit itu kritikal semasa tiba di Jabatan Kecemasan dan seterusnya memerlukan bantuan pernafasan pada hari sama. Pesakit berkenaan disahkan positif COVID-19 pada 21 Mac lalu dan kesihatannya terus merosot hari demi hari. Dia disahkan meninggal dunia pada jam 4.10 pagi tadi. Punca jangkitan COVID-19 pesakit tersebut masih dalam siasatan.
Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin menzahirkan rasa bangga terhadap komitmen seluruh pegawai dan anggota polis Diraja Malaysia PDRM sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Beliau berkata tindakan mereka yang secara sukarela melakukan kawalan di seluruh negara adalah satu pengorbanan yang besar dalam memastikan Malaysia aman dan selamat. Saya sekali lagi ingin menyatakan rasa bangga saya di atas khidmat bakti yang anda semua telah curahkan selama ini. Dan mudah-mudahan segala pengorbanan anda itu akan mendapat balasan dan juga dapat pahala yang sebesar-besarnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau berkata demikian dalam perutusan khas sempena sambutan peringatan Hari Polis ke-213. Dalam perutusannya itu, Tan Sri Muhyiddin turut mengucapkan selamat Hari Polis kepada seluruh anggota polis di seluruh negara. Ujarnya segala khidmat bakti dan perjuangan yang dicurahkan sepanjang tempoh perkhidmatan mereka amat dihargai. Yang pasti, kesediaan untuk berada dalam situasi berisiko tinggi seperti ancaman wabak COVID-19 adalah bukti nyata anggota polis Diraja Malaysia PDRM sanggup berkorban untuk masyarakat dan negara. Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Badur berkata tahun ini polis sanggup mengetepikan keselamatan diri demi melindungi masyarakat daripada ancaman wabak maut COVID-19. Dalam perutusan sempena peringatan Hari Polis ke-213, Tan Sri Abdul Hamid berkata, jika sebelum ini 25 Mac dilihat sebagai tarikh keramat untuk mengenang jasa dan pengorbanan wira-wira terdahulu yang berjuang demi kedaulatan dan keamanan negara, tahun ini PDRM turut meraikan pengorbanan warganya. Kesediaan setiap anggotanya meletakkan diri dalam situasi berisiko tinggi yang boleh mendedahkan pada jangkitan wabak itu adalah bukti nyata mengenai sejauh mana pihaknya sanggup berkorban untuk masyarakat dan negara. Beliau berkata ini adalah sejarah apabila buat pertama kali peringatan Hari Polis tidak disambut kerana negara sedang berdepan ancaman COVID-19. Kesemua program yang direncanakan sebagai pengisian sambutan Hari Polis 2020 tidak dapat dilaksanakan bagi mematuhi Perintah Kawalan Pergerakan. Beliau menzahirkan rasa bangga dengan segala komitmen dan pengorbanan yang ditunjukkan setiap warga PDRM yang ikhlas menggalas tanggungjawab yang diamanahkan. Beliau turut meminta setiap anggota PDRM bersemangat dalam melaksanakan PKP agar rantaian penularan COVID-19 berjaya diputuskan. Namun, nasihat hanya seorang ketua keluarga keluar untuk urusan penting serta perlu penjarakan sosial tidak ditepati orang ramai. Malah melalui tinjauan yang dilakukan di Pokok Sena Kedah, wujud suasana riuh rendah di Pasar Basah. Ada juga pasar-pasar basah yang crowded, crowdnya ramai. Crowdnya masih lagi ramai dan tidak mematuhi disiplin ketika berada di pasar pada musim ini. Masih lagi seperti biasa, keluar masa yang lama dan juga tidak ada social distancing seperti mana yang kita war-warkanlah. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas taklimat operasi bersepadu COVID-19. Operasi disertai polis, tentera, agensi pertahanan awam serta penguatkuasa Majlis Bandaraya Al-Ustar. Katanya langkah advokasi akan diteruskan terutama di kawasan pinggir bandar bagi membentuk kesedaran lebih tinggi untuk mematuhi Perintah Kawalan Pergerakan PKP di daerah Kota Star. Sementara itu di Johor, 32 kertas siasatan atas pelbagai kesalahan dibuka berikutan ingkar Perintah Kawalan Pergerakan. Setakat ni kita dah buka 32 kertas siasatan. Pelbagai kesalahan, ada yang di bawah kesalahan KK, Kanun Kesiasaan, atau ada yang bawah akta SKMM, ada juga di bawah ni akta pencegahan dan pengelolaan penyakit berjangkit lah. So 32 kertas siasatan dibuka. Ada yang beberapa daripada mereka telah pun dituduh di mahkamah. So itu antara kertas siasatan yang dibuka lah. Mana kita telah pun menguatkuasakan peraturan-peraturan yang ada lah bagi memastikan yang mana ingkar ni diambil tindakan. Beliau yang ditemui di Ibu Pejabat Polis Kontingen Johor turut mengesahkan 37 pegawai dan anggota polis termasuk kaki tangan awam di seluruh Johor telah dikuarantin di rumah masing-masing kerana mempunyai kontak rapat dengan jemaah tabligh serta ahli keluarga yang bekerja di sektor kesihatan.
Data dan berita mengenai COVID-19 dari seluruh dunia boleh dilihat melalui Corona Tracker. Malah kertas penyelidikan Corona Tracker, analisis data dan ramalan wabak COVID-19 di seluruh dunia dihasilkan oleh Dr. Fairoza Amira Hamzah mendapat pengiktirafan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. Beliau yang mengetuai kira-kira 400 sukarelawan seluruh dunia kini menjalankan kajian fasa kedua bagi melihat impak wabak COVID-19. Laporannya bersama Salina Zakaria. Corona Tracker merupakan platform sehenti untuk data dan berita berkaitan COVID-19 yang dibangunkan saintis data, pengamal perubatan profesional, pereka dan pembangun laman sesawang selain orang awam. Laman sesawang ini diwujudkan berikutan terdapat banyak maklumat salah disebarkan mengenai pandemik COVID-19. Projek dilaksanakan sejak 2 bulan lalu iaitu mulai 25 Januari kemudiannya diterbitkan dalam buletin online WHO. Kami bersama-sama Barisan Hadapan dan Kerajaan Tempatan ingin meratakan lengkungan draft kadar penyebaran wabak sekaligus menyahkan wabak ini daripada dunia. Masyarakat tempatan juga boleh menyumbang informasi terkini tentang wabak ini dengan menyertai Telegram kami iaitu Corona Tracker Public, dan jika ingin menyumbang dalam bidang teknikal sila sertai slide. Paling mudah tengok laman kami dan prihatin dengan isu semasa yang kami paparkan. Dr. Fairoza berkelulusan ijazah kedoktoran dalam bidang sains, maklumat dan kejuruteraan kawalan dari Universiti Teknologi Nagaoka, Jepun. Menerusi video dikongsikan, laman sesawang ini juga boleh membuat ramalan kes COVID-19. Katanya fasa kedua laman sesawang Corona Tracker akan dilancarkan tidak lama lagi khusus untuk setiap negara termasuk Malaysia, Taiwan dan juga Mesir. Salina Zakaria melaporkan. Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso mempercepatkan pembayaran pencen dan faedah kepada kira-kira 300,000 pencarumnya bermula hari ini. Ia membabitkan bayaran pencen ilat atau penakat, faedah orang tanggungan, faedah hilang upaya kekal berkala dan faedah allowance layanan sentiasa bagi bulan ini sehingga Ogos. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri M. Saravanan berkata untuk bulan ini Perkeso mengkreditkan semua bayaran berkala bagi penerima pencen dan faedah berkenaan kepada institusi perbankan hari ini berbanding tarikh asal yang ditetapkan 1 April depan. Manakala bayaran bagi April pula diawalkan pada 24 April berbanding tarikh asal 30 April. Bayaran untuk Mei pula kekal pada 20 Mei sementara pembayaran pencen dan faedah pada Jun diawalkan pada 25 Jun berbanding 1 Julai. Untuk Julai, pembayaran akan dibuat pada 24 Julai. Manakala untuk Ogos, pembayaran dipercepatkan pada 25 Ogos berbanding 1 September. Semua mahkamah syariah seluruh negara ditutup manakala segala urusan ditangguh atau dilaksanakan melalui dalam talian. Ketua Pengarah dan Ketua Hakim Syari'i Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia, Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar berkata, pihaknya sudah mengeluarkan arahan berkenaan kepada semua mahkamah syariah dan JKS negeri pada 17 Mac lalu. Bagaimanapun, beliau berkata jika terdapat keperluan untuk pendaftaran kes baru, pegawai penguatkuasa hendaklah memaklumkan lebih awal kepada ketua pendaftar bagi tujuan persediaan oleh pihak mahkamah. Manakala bagi kesalahan yang boleh dijamin, ketua pendaftar hendaklah memastikan urusan jaminan dapat diproses seperti biasa. Jelasnya, antara urusan yang ditangguh adalah prosedur perbicaraan dan pengurusan kes di mahkamah syariah, sama ada kes mal atau jenayah di mahkamah terbuka mahupun di mahkamah tertutup. Selain itu, semua kes yang melibatkan sulh, runding cara bahagian sokongan keluarga dan majlis tahkim yang membabitkan kehadiran pihak-pihak di hadapan pegawai sulh, BSK dan hakam juga ditangguhkan sehingga 31 Mac. Datuk Muhammad Naim menjelaskan bagi pemfailan atau pengurusan kes, petugas yang dibenarkan bertugas terdiri daripada seorang hakim, seorang pendaftar, seorang pembantu syariah dan seorang dari bahagian keuangan sekiranya ada kes yang difailkan secara perakuan segera dan pemfailan notis rayuan dalam tempoh 14 hari sahaja.
Laporan antarabangsa, satu gempa bumi kuat dilapor menggegarkan Kepulauan Kuril, Rusia. Menurut Pusat Khidmat Cuaca Kebangsaan Amerika Syarikat, amaran tsunami dikeluarkan di Kepulauan Hawaii sejurus selepas gempa berkekuatan 7.8 magnitud itu berlaku. Tidak lama selepas itu, Pusat Pemantauan Geologi Amerika Syarikat menurunkan kekuatan gempa terbabit kepada 7.5. Sementara itu, Pusat Amaran Tsunami Amerika Syarikat pula memaklumkan gempa yang berkedalaman 59 km itu berpusat di Pulau Kuril, kira-kira 5,945 km dari Hawaii. Jika terdapat sebarang gelombang berpotensi tsunami, jabatan berkenaan meramalkan tsunami akan melanda pada waktu malam Amerika Syarikat, iaitu 10.40 malam. Kira-kira 100 orang tentera terkorban dalam pertempuran selama 7 jam berdepan kumpulan Boko Haram di Chad. Menurut Presiden Chad, Idris Deby, serangan berlaku di Boma. Pertempuran pada awalnya berlangsung 7 jam namun tentera kerajaan kemudiannya meminta bantuan luar hingga mengakibatkan pertempuran berlanjutan. Beberapa pegawai tentera juga cedera dalam kejadian itu. Kerajaan Chad turut memaklumkan kumpulan Boko Haram turut melepaskan diri meskipun diburu. Antara kelengkapan yang dibedil Boko Haram, beberapa kereta kebal termasuk kereta berperisai. Setakat ini, lebih 36,000 orang awam dibunuh oleh kumpulan militan Boko Haram sejak 2015. Kes COVID-19 di 195 negara yang terkesan setakat 24 jam lalu mencecah 422,829 kes. Sejumlah 18,907 kematian dicatat. Manakala daripada jumlah itu, 109,102 pulih sepenuhnya. China masih mendahului dengan jumlah tertinggi mencatat 81,218 kes. Sehingga tengah hari ini, 47 kes baru direkod dengan jumlah kematian, 4 kematian dicatat menjadikan jumlahnya 3,281. Mangsa yang pulih juga kekal 73,650 kes. Itali pula kekal di tempat kedua dengan 69,176 kes. Tiada kes baru dicatat termasuk jumlah kematian dalam tempoh 24 jam lalu. Jumlah yang pulih 8,326 orang. Amerika Syarikat pula menunjukkan peningkatan mendadak dengan terus kekal di tempat ketiga. 44 kes baru dicatat menjadikan keseluruhan jumlah 45,876. 782 kematian dicatat manakala 378 pesakit pulih dalam tempoh 24 jam lalu. Sepanyol di tempat keempat dengan 42,058 kes dicatat. Tiada kes baru dicatat sepanjang 24 jam lalu namun kematian meningkat kepada 2,991. Jumlah yang pulih pula 3,794 orang. Seterusnya, Jerman yang kini di tempat kelima tertinggi mencatat 32,911 kes. Jumlah kematian kekal naik kepada 156 orang manakala yang pulih 3,290. Iran pula mencatat 24,811 kes dalam tempoh 24 jam lalu. Jumlah kematian meningkat kepada 1,934 orang dan pesakit yang pulih seramai 8,913 orang. Kembali dengan berita sukan. Desakan kontingen bertanding yang meminta Tamasya Sukan Olimpik Tokyo 2020 ditunda kerana pandemik global COVID-19 akhirnya membawa kepada keputusan penting Jawatankuasa Olimpik Antarabangsa IOC yang mengumumkan tamasya berprestij itu ditunda tahun ini. Belum ada tarikh baru diumumkan namun IOC dan penganjur Jepun menjangkakan tamasya itu akan berlangsung pada musim panas 2021. Pengumuman rasmi itu dibuat selepas Perdana Menteri Jepun Shinzo Abe berbincang menerusi perbualan telefon bersama Presiden IOC Thomas Bach semalam. Dan Bach bersetuju dengan cadangan menangguhkan Olimpik Tokyo untuk kira-kira setahun selepas memikirkan kebimbangan banyak pihak mengenai pandemik COVID-19 yang belum menunjukkan tanda reda di banyak negara. We were addressing this situation and came to the conclusion that in order to safeguard the health of the athletes and everybody involved in the Olympic Games, that we have to postpone the Olympic and Paralympic Games Tokyo 2020 to the year 2021 with the aim to have it there at the latest in summertime 21.
Tambah Bach, IOC terpaksa memikirkan semula keputusan mereka yang sebelum ini berpendirian tamasya itu akan diteruskan mengikut jadual pada 24 Julai ini. Namun melihat perkembangan pandemik COVID-19 yang semakin meluas di kebanyakan negara termasuk Afrika dan Amerika Selatan, memaksa Badan Indo-Olimpik Dunia itu mengambil keputusan drastik. Pada perkembangan di Tokyo, Jepun, satu sidang media khas diadakan oleh Presiden Tokyo 2020 Yoshiro Mori bagi menjelaskan penangguhan itu. Jelas Mori mereka lega dengan keputusan yang dicapai oleh Perdana Menteri Shinzo Abe dan Thomas Bach. Namun beliau tidak menolak penangguhan ini akan menyebabkan Jepun menanggung kerugian. これを表また一つの良き口実として良き日としてさらに今計画されていたもの以上にいいオリンピックができるように計画を進めていきたい、こんなふうに思います。 Mori menjangkakan tamasya ini akan dilangsungkan pada musim panas 2021, namun Jepun akan mengekalkan tamasya itu sebagai Olimpik 2020. Dalam pada itu, Majlis Olimpik Malaysia MOM menyatakan sokongan penuh kepada Jawatankuasa Olimpik Antarabangsa IOC untuk menangguhkan Olimpik Tokyo. Menurut Presiden MOM, Datuk Seri Mohamad Nurza Zakaria, keadaan ini tidak terjangka. Namun keselamatan dan kesihatan atlet serta pegawai menjadi tanggungjawab utama dalam membendung pandemik COVID-19. Dalam satu kenyataan rasmi dikeluarkan MOM sejurus selepas pengumuman IOC semalam, Datuk Seri Nurza Zakaria lega dengan keputusan penangguhan Olimpik yang diambil oleh IOC dan penganjur Jepun. Jelas beliau, MOM akan membincangkan implikasi penundaan ini bersama Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Rizal Merican Naina Merican dan Majlis Sukan Negara dalam masa terdekat. MOM akur ini jalan yang terbaik untuk semua kontingen bertanding dan percaya peluang untuk atlet negara beraksi dalam tamasya itu tahun depan akan tetap ada. Menurut Datuk Seri Nurza lagi, menjadi tanggungjawab mereka juga membantu kerajaan membendung wabak ini dan menjaga keselamatan dan kesihatan atlet negara. Baik, sekian paparan Buletin 1.30. Kami tinggalkan anda dengan aksi Deadpool yang cuba mengisi masa lapangnya di rumah di sebalik perintah berkurung yang dikenakan kerajaan susulan COVID-19. Saya Azaria Tagaya. Salam hormat dan Assalamualaikum. You remember last stream we ended off with this equation. Can you take a look at this video of me solving this equation? Stretch those shoulders. The key is to focus on your balance.